Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Perlis ke arah rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Raja berdaulat, rakyat berilmu. Negeri sejahtera, Perlis maju. Salam keluarga Malaysia, #Teguh Bersama dan salam #09Educators. Selamat datang ke Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program SCVAEP 2022. Dari Perlis ke Pak Bara, singgah Wang Kelian beli bingka. Salam di hulur pembuka bicara, majlis bermula tirai dibuka. Harum manis pokoknya rendah, di atas pokok sarang penjengat. 10 jari kami menadah, semoga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati segala urusan, marilah sama-sama kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil bin Kamal dari Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Arau Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat,
Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan jemputan utama Dr. Muhammad Fitri bin Muhammad Haris dari College of Arts and Science University Utara Malaysia. Beliau merupakan pemegang Dr. Falsafah dari School of Creative Industry Management and Performing Arts in Musicology, United Kingdom. Beliau juga pernah memenangi Asian Inspiring Awards 2022. Beliau juga diiktiraf oleh Britishpedia for Successful People in Malaysia 4th edition. Dr. Muhammad Fitri juga merupakan juara Gemar Gegar Vaganza musim kedua. Tajuk pembentangan beliau ialah Seni dan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat diberi peluang untuk berada di dalam program yang hebat ini. Baik, sedikit latar belakang mengenai diri saya. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Haris. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan, di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dan dibesarkan di Johor. Maknanya sekolah rendah sampailah sekolah menengah saya dibesarkan di Johor, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar, di Saru. Kalau siapa yang pernah pergi laut di Saru tu, tu tempat sekolah saya lah. Mak dan ayah saya ni merupakan seorang guru. Ayah saya guru mengaji, mak saya guru agama di sekolah rendah, dan ayah saya juga merupakan pengurus Felda. Sebab tu hidup saya ni banyak berpindah di satu tempat ke satu tempat yang lain kerana tuntutan kerja ayah lah pada waktu itu. Cuma bila ayah saya ni dipindahkan ke Negeri Sembilan, saya tak ikut dan saya duduk di asrama di Kota Tinggi, di Johor. Jadi memang kebanyakan hidup saya ni membesar di Johor Bahru. Saya merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Cuma sekarang ni tinggal 3 adik-beradik sebab abang saya meninggal ketika saya tingkatan 4, arwah abang saya tingkatan 5. Jadi sekarang ni tinggal saya seorang lelaki dan 2 lagi adalah wanita. Jadi kedua-dua adik saya semua dah kahwin, alhamdulillah, dan semua cikgu. Adik ipar pun cikgu, semua cikgu. Jadi memang sangat signifikan lah bila disebutkan tentang pendidikan ni, dan juga latar belakang keluarga saya ni memang semuanya berlatar belakangkan seorang pendidik. Baik, kini saya menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia dalam bidang industri kreatif, yang mana memfokuskan kepada musicology ataupun muzik itu sendiri. Dan kajian saya ni banyak tertumpu kepada Islamic music di Malaysia lah terutamanya. Jadi itu sedikit latar belakang lah tentang keluarga, pendidikan, ya. Kalau nak pergi lebih mendalam, saya punya bidang saya ni dia tidaklah sealiran. Maksudnya di sini bidang saya ni melompat-lompat. Saya mendapat sijil matrikulasi dalam bidang Islamic Reveal Knowledge, memfokus kepada Al-Quran Sunnah Syariah di Universiti Islam Antarabangsa. Masa tu di Petaling Jaya, di PJ. Kemudian
saya berhenti belajar kerana fokus kepada career time tu. Jadi jangan ikut. Jadi saya buat keputusan untuk berhenti pada ketika itu selama 5 tahun, dan saya sambung degree saya, ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam bidang komunikasi dan dasar awam. Okey. Jadi bila saya dah start degree tu, sebab kita dah berhenti lama, jadi saya memang cita-cita saya daripada kecil memang saya nak jadi seorang pensyarah. Jadi ketika itu saya melihat apakah peluang dan ruang untuk saya menjadi seorang pensyarah. Kan? Jadi pada ketika itu saya lihat wajib perlu ada pendidikan PhD. Maknanya kena ada PhD baru boleh entitle kita menjadi seorang pensyarah di universiti awam. Jadi saya memang nak jadi pensyarah. Jadi bila saya dah sambung degree, saya tak stop. Jadi bila habis saja degree, saya terus sambung master di Asia Euro Institute Twin Program bersama dengan Canterbury University di New Zealand. Okay. Jadi saya sambung di situ setahun, and then saya terus sambung buat PhD di United Kingdom. Jadi matrik saya Islamic Revealed Knowledge, degree saya, first degree saya di dalam Communication and Public Policy, master saya International Master in Small and Medium Enterprise, SME Marketing, and then PhD saya dalam Musicology. Jadi sebab tu saya cakap bidang saya ni dia rare sikit, dia melompat-lompat. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab semasa saya belajar, saya juga berniaga ataupun bisnes di dalam industri kreatif. Industri kreatif itu sendirilah dalam bidang seni. Jadi kebanyakan application saya itu saya attachkan dengan pengalaman kerja saya. Jadi mana sahaja ada ruang dan peluang, saya akan apply yang mana perkara itu berkaitan dengan career saya ataupun perjalanan perniagaan saya pada ketika itu. Okey. Itu sedikit latar belakang saya, dan alhamdulillah kini sudah 4 ke 5 tahun jugalah saya memegang ijazah kedoktoran di dalam musicology. Okey. Dan banyak juga hasil-hasil kajian yang saya lakukan, dan insya-Allah dalam masa terdekat ini akan keluar satu buku yang komprehensif berkenaan apakah itu nasyid, apakah itu Islamic music di Malaysia. Jadi buku ini sangat-sangat besar, merangkumi lebih kurang dalam 400 page muka surat, kan. Jadi segala sumber rujukan boleh dapat di situ, insya-Allah. Okey. Pengalaman saya pula dalam dunia seni. Tahun ini tahun ke-20 saya di dalam industri muzik Malaysia. Pelbagai onak ranjau duri yang saya lalui, daripada jatuh bangun, daripada daripada seorang yang sangat dikenali sampailah satu ketika yang mana ialah dunia seni ni dia ibarat roda. Dia ada pasang surut dia dan sebagainya, sampailah kita tidak ada program, tak ada show dan sebagainya. Jadi sangat-sangat menarik lah sebenarnya industri muzik ni. Pernah juga memenangi beberapa anugerah, antaranya anugerah ERA pada tahun 2002, dan itu ketika saya bersama dengan kumpulan nasyid UNIC. And then pada tahun 2002 sampai 2009 saya keluar UNIC untuk fokus kepada pembelajaran. Saya pergi New Zealand, UK dan sebagainya. And then sehinggalah tahun 2022 saya kembali bersama UNIC. Jadi 11 tahun, 12 tahun juga saya bergerak secara solo, dan alhamdulillah karier saya secara solo juga alhamdulillah Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, yang mana saya memenangi Gemar Gegar Vaganza pada tahun 2018, anjuran Astro, and then top 5 lagu nasyid terbaik anugerah industri muzik. Kemudian tu semi-final untuk anugerah Radio IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi banyak sebenarnya pencapaian-pencapaian juga secara solonya, dan juga ada juga beberapa anugerah-anugerah yang saya terima, antaranya Asian Awards di Surabaya 2021. Kemudian itu British Media Successful People in Malaysia pada tahun 2021. Ada a few things lagi lah, alhamdulillah pencapaian saya yang mana saya gabungkan antara industri seni, muzik dan juga bisnes sendiri. Alright, itu sedikit sebanyak berkenaan perjalanan karier saya dalam muzik punya field. Lagu memang banyak, lebih daripada 150 lagu yang saya dah nyanyi, maknanya my own song.
original song lah, okay, ketika daripada ZNIC sampailah sekarang. Selain daripada itu, perjalanan saya ini tidaklah kata orang selalu smooth sahaja. Of course ada pasang dan surut macam saya maklumkan sebentar tadi. Namun apa yang saya lihat, kreatif ataupun seni kreatif ini bukanlah satu bidang yang sia-sia. Apa maksud saya? Setengah orang bila sebut penyanyi dianggap itu bukan satu career. Itu bukan satu benda yang serius. Tetapi untuk saya yang berada secara langsung di dalam industri kreatif ini, sebenarnya kreatif industri ini adalah satu bidang yang serius sebenarnya. Okey. Hiburan itu juga adalah satu career. Okey, maknanya penghibur itu sendiri. Jadi terpulang bagaimana kita ingin meletakkan bagaimana perjalanan kita itu untuk menjadi satu career yang tersusun, yang manageable, yang sesuai lah untuk dikatakan sebagai satu career. Sebab ada je orang yang jadi penyanyi tapi dia suka-suka je, maknanya bukan career. Jadi untuk menjadi seorang penghibur yang berkerjaya, perlulah menyusun dan perlu menyusun dan mengambil langkah yang serius terhadap pengurusan sesuatu syarikat. Jadi sangat-sangat penting. Perlu ada syarikat, perlu ada sokso dan sebagainya. Jadi menjadikan career kita itu sebagai satu career yang terjamin pada masa hadapan, insya-Allah. Okey. Sebagai seorang pendidik, untuk membahagikan masa antara akademik dan juga industri bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi ianya possible untuk dilakukan. Okey, time management sangat-sangat penting. Kita set kita punya priority, mana dahulu, dan kita akan dapat manage kita punya time dan juga apa yang perlu kita lakukan dahulu. Sebab kadang-kadang orang tanya juga pada saya, macam mana doktor nak bahagikan masa antara mengajar, lepas tu menyanyi lagi, kan? Jadi saya kadang-kadang show pun saya tak dapat nak pergi sebab prioritinya adalah sebagai ahli akademik, sebagai pendidik. Jadi pendidik itu adalah jawatan hakiki saya. Jadi saya perlu utamakan dulu student saya, marking paper dan sebagainya. Andai kata kalau clash dengan show dan sebagainya, saya melihat tidak memungkinkan saya untuk membagikan masa, saya akan tolak, saya akan reject. Itu sangat-sangat penting. Maknanya decision maker skills ni sangat-sangat penting. Maknanya perlu membuat keputusan yang cepat untuk kita tidak menyusahkan mana-mana pihak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula, selain daripada time management, selain daripada set your priority, yang ketiga adalah kita tahu hala tuju kita. Kita perlu tahu apa yang kita nak, apa yang kita perlu lakukan next dan next. Okay. Baik, berkenaan tentang pendidikan dan juga digital. Baik, kepada semua yang menonton video ini adalah pandangan peribadi saya melalui pengalaman saya sendiri. Tidak disokong oleh sepenuhnya fakta-fakta yang menyokong kepada kenyataan ini. Ini daripada pengalaman peribadi saya sendiri. Baik, dunia digital sekarang ini kita lihat adalah satu dunia yang bakal menjadi dunia yang besar pada masa hadapan. Kenapa? Anak-anak kita sekarang ini terdedah dengan digitalization. Pergi mana-mana mesti akan ada smartphone. Pergi mana-mana mesti akan ada device, mesti akan ada peranti yang menghubungkan anak-anak kita dengan internet. Okey, ini adalah realiti yang perlu kita terima. Kita tidak boleh lagi mengatakan bahawa pada zaman dulu kita tak telefon pun boleh survive. Pada zaman dulu kita kena pergi library. Zaman dahulu kita ni kita boleh memberi rujukan ataupun boleh memberi reference kepada anak-anak kita. Tetapi kita tidak boleh menarik anak-anak kita yang kini nak atau tak nak, kita kena terima hakikat mereka di dalam dunia digital. Kita nak tarik daripada dunia digital, nak pergi kepada dunia kita yang very traditional, yang mana segalanya dengan printed version dan sebagainya, amatlah sukar. Okay? Dikhawatiri kalau kita melakukan perkara itu, anak-anak kita akan terdedah kepada ketinggalan ataupun tertinggalnya arus permodenan dunia digital yang sekarang ni yang sedang pesat membangun. Baik, kenapa saya cakap macam tu?
Dulu muzik contoh, kita ada CD, kita ada kaset. Kemudian tu kaset dah tak ada. Kita ada CD. Kemudian tu ada DVD. Sekarang ni CD, DVD player pun dah tak jual. Semua digital. Maksudnya pergi kepada YouTube, pergi kepada Netflix, pergi kepada Spotify dan sebagainya. Semua konten digital. Jadi nak atau tak nak, sistem pembelajaran ataupun cara kita mengajar, cara kita mendidik anak-anak kita perlu kita selaraskan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Sebagai contoh, blended learning. Maksudnya sistem pembelajaran maknanya kita gabungkan antara tradisional dan juga digital. Macam saya sendiri pun saya menggabungkan kedua-dua kesemua elemen tersebut. Dalam kelas kita menggunakan digital, digital platform. Kemudian itu bukan sekadar kelas secara tradisional menghadiri kelas, ada juga kelas secara online, pembentangan. Jadi kemahiran-kemahiran ini pendidik perlu ada. Software, pendidik perlu ada kemahiran bagaimana ingin mengoperate sesuatu software, dan pendidik perlu juga ada kemahiran untuk mengetahui tentang bagaimana penggunaan secara komprehensif, secara menyeluruh tentang digital yang berada di Malaysia. Contohnya, apa digital platform? Kalau social media, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Jadi perlu ada kemahiran ini. Kemahiran bagaimana, bukan sekadar post gambar, tetapi kemahiran bagaimana untuk menganalisis data, kemahiran bagaimana untuk mengguna pakai, bagaimana untuk memasarkan suatu produk, bagaimana, apakah FYP, apakah itu trending, bagaimana Twitter nak melihat trending, isu-isu trending. Jadi pendidik perlu tahu supaya kita dapat sealiran dengan anak-anak kita. Jadi ini pengalaman saya dan juga personal punya opinion. Mungkin ada yang boleh diambil sebagai iktibar, atau bukan iktibar, maksudnya diambil sebagai pengajaran, pembelajaran, dan juga jika sesuai boleh diguna pakai, insya-Allah. Baik, harapan saya agar semua pendidik, termasuk saya sendiri, dapat catch up dunia digital sekarang ini, dan juga kita tidak tergolong di dalam pengguna-pengguna yang tidak bermoral, terutama sekali dalam dunia digital. Sebab amat menjadi kerisauan saya secara peribadi bagaimana pengguna-pengguna di dunia digital ini menterjemahkan diri mereka. Jadi sebagai pendidik perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak murid mereka, kepada publik. Kerana apa? Pendidik ini adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, dan saya melihat ianya perlu untuk kita menjaga tata susila kita, peradaban kita, moral kita, agar pendidik itu berada pada tempat yang mulia daripada dulu, kini, dan juga sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi insya-Allah, sekian daripada saya, Dr. Fikri Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.